Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah hidupkan kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beriman, sebagai seorang yang ingin mencari keredaan, kebenaran, sebagai seorang yang ingin kembali kepada Quran dan sunnah. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang beriltizam mengikut Al-Quran dan Sunnah, yang seterusnya membawa kita ke syurga insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Apatah lagi Rasulullah mengingatkan kita bahawa kita berada di akhir zaman, dan mudah-mudahan dengan adanya kita di akhir zaman ini, kita mengikut Taifatul Mansurah, golongan yang berjaya, golongan yang dikatakan akan meneruskan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak takut celaan orang yang mencela. Seperti mana yang Rasulullah sabdakan, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadhalahum hatta ya'tiyal amrullah. Akan berterusan di kalangan umat aku yang akan menegak kebenaran, dan dia tidak takut, la yadurruhum man khadhalahum, dan tidak ada mudarat bagi orang yang nak mengganggu dia ataupun menakutkan dia, mengacau dia, hatta ya'tiyal amrullah, sehingga datang keputusan Allah, yakni menang ataupun syahid. Jadi mudah-mudahan Allah masukkan kita di dalam golongan ini, ya, golongan yang dikatakan golongan yang akan mendapat pertolongan Allah di akhir zaman insya-Allah. Setelah kita membicarakan tentang hadis berkaitan dengan taubah, yang masih lagi kita di dalamnya, dan kita membicarakan tentang lelaki yang agung di kalangan sahabat, Ka'ab ibn Malik, yang telah terlewat dalam siri kehadiran dia dalam perang Tabuk, yang menyebabkan dia tidak dapat hadir pada program atau peperangan Tabuk. Dan bila Rasulullah balik, akhirnya dia mengaku kesalahan dia, dan Allah membuka pintu taubatnya. Yang orang yang tidak mau bertaubat di kalangan orang munafik, akhirnya dikutuk dan dicela. Na'udzubillah min zalik. Oleh kerana itu, biarlah kita ikhlas kepada Allah dalam siri taubat kita, dan insya-Allah Allah akan membantu kita. Seterusnya hadis yang ke-10 ataupun ke-22. Wa an Abi Nujaidi bi dhammin nun wa fathil jim, Imran ibn Husain al-Khudai radhiyallahu anhuma, anna imra'atan min Juhaynah atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla min az-zina. Faqalat ya Rasulullah, asabtu haddan fa aqimhu alayya. Fada'a nabiyyu sallallahu alaihi wasallam waliyaha faqala ahsin ilayha. Fa idza wada'at fa'tini. Fafa'ala fa'amara biha nabiyullah sallallahu alaihi wasallam fashuddat 'alayha thiyabuha. Summa amara biha farujimat. Summa shalla 'alayha faqala lahu Umar tusalli 'alayha ya Rasulullah wa qad zanat. Qala laqad tabat taubatan law qusimat baina 70 min ahli al-Madinah lawasi'atuhum. Wa hal wajadta afdala min an jadat bi nafsiha lillah sallallahu azza wa jalla. Rawahu Muslim. Dari Abu Nujaid, Imran ibn al-Husain al-Khuzai, bahawa ada seorang wanita dari Bani Juhaynah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan ia dalam keadaan hamil kerana perbuatan zina. Kemudian ia berkata, ya Rasulullah, aku telah melakukan satu perbuatan yang harus dikenakan had hukuman, maka laksanakanlah had itu atas diriku. Maka Nabi SAW memanggil wali wanita itu, lalu bersabda, berbuat baiklah kepada wanita ini, dan apabila telah melahirkan kandungannya,
maka datanglah padaku dengan membawanya. Wali tersebut pun melakukan apa yang diperintahkan. Kemudian Nabi Allah memerintahkan agar wanita itu diikatkan pada pakaian dengan erat. Kemudian memerintahkan untuk merejamnya. Setelah itu beliau mensolatkan jenazahnya. Maka Umar berkata kepada baginda, apakah engkau mensolatkan jenazahnya wahai Rasulullah, sedangkan ia telah berzina? Baginda bersabda, sesungguhnya ia telah benar-benar bertaubat. Seandainya taubat itu dibahagikan kepada 70 orang dari penduduk Madinah, pasti mencukupi mereka. Adakah pernah engkau menemukan seorang lelaki utama dari orang yang suka mengorbankan jiwa? Ataupun adakah pernah engkau menemui seseorang yang lebih utama dari orang yang suka mengorbankan jiwanya semata-mata mengharapkan keridaan Allah Azza wa Jalla? Muttafaqun alaih. Baik. Dalam hadis ini menceritakan kisah yang pernah selalu kita dengar, seorang wanita di zaman Rasulullah telah melakukan zina. Pertama, dalam hadis ini menceritakan wanita ini daripada suku Juhainah, kaum kabilah Juhainah, yang mana dia mengandung disebabkan anak zina, perbuatan zina, mengandung anak zina. Lalu ia merasakan dirinya bersalah, nak bertaubat. Dia bertemu, ya Rasulullah, aku telah melakukan suatu perbuatan yang harus dikenakan had, hukuman, yakni hukum hudud, maka laksanakanlah ke atas diriku. Yakni aku nak bertaubat ya Rasulullah, aku telah berzina, maka hukumkan had. Okey. Dalam bab ini, pertama, apa yang kita dapat? Apakah wanita ini dikategorikan sahabiah, sahabat Nabi? Kategori tak? Kategori? Tak? Ya? Kategori? Okey, kategori. Ya, kerana apa? Apa syarat sahabat? Berjumpa Rasulullah, beriman dengannya, dan mati dalam keadaan beriman. Okey, itu dia sahabat. Berjumpa dengan Rasulullah dan dia mati dalam keadaan beriman. Okey. Yang kedua, sahabat Nabi, dia manusia biasa ke dia malaikat? Manusia biasa. Ada silap, ada betul. Dan ada tak nafsu pada dia? Ada. Dan ada perkara-perkara yang tak baik pada dirinya. Tetapi dia di bawah program, maksudnya Allah sentiasa membimbing melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan arti kata memang dia akan terlanjur, tak dinafikan. Itu sahabat Nabi. Kita bukan sahabat Nabi, kan? Subhanallah. Boleh tak terlanjur? Lagilah boleh terlanjur. Okey. Baik. Kaedah dia, cuma sahabat Nabi ini bila terlanjur dia rasa bersalah, dia akan cuba membersihkan diri, mengaku kesilapan. Kita bagaimana kedudukannya? Bila kita bersalah, kalau kita mahu kembali kepada Allah, alhamdulillah, maka kita boleh masuk kategori sahabat-sahabat yang ingin kembali kepada Rasul, kepada Allah. Tetapi kalau kita tak mahu kembali, itu yang masalah. Bersalah, lakukan kesilapan, tak ada siapa pun boleh mengatakan dia bersih. Hatta ustaz, hatta tok guru, hatta siapa saja, maulana, syekh, profesor, apa yang nak sebut lagi, semua akan melakukan kesilapan. Dia bukan maksum, kecuali para nabi yang mendapat maksum itu. Itu pasal bila setengah golongan-golongan sufism yang menganggap tok guru dia maksum, macam maksum seperti Syiah menganggap tok gurunya maksum, maka itu merupakan pengkhianatan pada agama, yang menyebabkan tok guru tu boleh buat apa saja. Maka itu merupakan penyelewengan. Yang apa dia buat kira betul, apa dia buat kira betul. Mereka bukan Nabi. Ingat, bila bukan Nabi ada kesilapan-kesilapan, maka kita tengok keadaannya. Okey. Jadi bila ada kesilapan para sahabat, dia manusia biasa, dia terjebak dalam masalah. Di antara perkara kabair, dosa besar ni. Di antara kalau kita tengok kabair, bawah 10 yang terbesar kabair ni. Besar, dahsyat. Dan apatah lagi dia ini adalah wanita yang sudah berkahwin.
Ya, dia kan apa? Wanita yang orang yang berzina yang sudah berkahwin, maka hukumnya rejam. Orang yang berzina tidak berkahwin, belum berkahwin, maka hukumnya sebat. Ya, 100 kali dan diasingkan. Okey, jadi di sini kita akan tengok, kita akan melihat apa yang pengajaran kita boleh dapat daripada hadis ini. Lalu wanita ini ketengahkan kepada Rasulullah. Asalnya bertaubat ini ialah sendiri-sendiri. Asal bertaubat sendiri-sendiri. Apa juga kesalahan yang kita lakukan, kecuali berkaitan dengan orang lain, maka asalnya taubat sendiri-sendiri. Buatlah bertaubat sendiri, duduk, insya-Allah mudah-mudahan Allah ampunkan. Tetapi di sana ada beberapa perkara yang mana dia boleh ketengahkan. Seperti yang mana adanya had di dalamnya, hukum hudud di dalamnya. Orang yang berzina, kerana hukum hudud orang yang berzina, apa dia? Sebat dan rejam. Ataupun orang yang minum arak, yang disebatkan. Ataupun orang itu membunuh. Ataupun orang itu mencuri, yang dipotongkan tangannya. Maka itu di antara perkara yang boleh diketengahkan pada mahkamah, kalau ikutkan, ataupun beristighfar, bertaubat. Okey, dalam kes ini, dia dah bertaubat, tapi dia nak mengetengahkan dirinya kerana kesilapan anak zina ni, perbuatan zina ni, sampai dia mengandung. Okey, jadi kategori mengandung ni kita dah tahu, setengah orang dia gugurkan kandungannya dalam tempoh berapa tahun? Berapa bulan? Okey, kalau dia gugurkan, asalnya pertama buat perbuatan zina tu dah berdosa, lepas tu menggugurkan anak, lepas tu menggugurkan anak melebihi daripada 120 hari. Kenapa 120 hari? Ialah waktu diberikan nyawa kepadanya dan ditetapkan rezeki, tetapkan 3-4 perkara tu, maka ditetapkan. Dia bunuh, dia gugurkan lebih daripada 120 hari, maka hukumnya membunuh manusia. Gugur kan, bunuh manusia. Dan kanak-kanak ini boleh ada dalam kandungan seorang ibu, paling kurang ialah 6 bulan. Kalau kurang lagi tu, maksudnya dia harapan mati tu lebih cerah. Tetapi kalau 6 bulan, 50-50. Boleh hidup, boleh mati. Tapi bolehlah, maksudnya dia nak hidup tu ada kekuatan sikit. Lebihnya, berapa lebih? Biasanya 9 bulan. Lebih? 3 tahun. Okay. Kalau yang paling kurang, paling rendah 6 bulan, yang biasa 9 bulan, lebihnya dia takut ada yang 3 tahun macam Imam Syafi'i. Dia terus bagi. Itu cerita kartun. Okey, fakta tak tepat yang mengatakan Imam Syafi'i mengandung Imam Syafi'i 3 tahun. Mak, macam mana kawan tu dalam perut dah boleh tendang terajang habis. Okey, itu cerita tak betul. Ya, dia 9 bulan ataupun lebih sikit. Kalau tidak, maknya akan bermasalah, bayi pun akan masalah, berak dalam tu, tali pusat terbelit apa semua dan bagai-bagai akan berlaku. Ya, okey. Jadi umur 120 hari itu adalah had. Kalau berlaku apa-apa, tak kiralah orang tu berzina, na'udzubillah lah. Jangan yang tak berzina tu, misalnya doktor kata kena gugur kerana risiko kalau kamu mengandung juga, kematian tu lebih cerah. Maka dia boleh gugur dalam bawah 120 hari. Okay. Kalau lebih tak boleh. Dia kena bertahan lah. Ini kena bertahan dalam bab tu. Dan serah kepada Allah. Okey, baik. Jadi wanita ni dah berzina. Lalu dia minta hukum had kepadanya, yakni hukum had bagi wanita yang berzina ataupun lelaki yang dah berkahwin berzina, maka dihukum rejam. Lalu dalam hadis ni, hadis riwayat ni begini kedudukannya. Ada riwayat yang lain, wanita tu datang, ya Rasulullah, aku dah berzina. Rasulullah buat tak dengar, pusing. Dia datang belah ni, ya Rasulullah, aku dah berzina, tolong hukumkan aku. Dia buat tak tahu, pusing lagi. Sampai 3 kali. Lepas tu barulah dia mengatakan kepada wali dia, panggil wali awak. Wali, yakni apa dia wali? Orang yang dipertanggungjawab, ya, untuk terutamanya yang disebutkan macam waktu nikah tu dia bertanggungjawab. Tapi setengah orang tu waktu nikah je wali. Lepas tu dia cabut lari, anak tunggal langgang ke apa ke, dia tak peduli. Itu masalahnya wali ni. Okey. Okey. Jadi bila dipanggil wali itu, lalu tengok ya, hadis ni amat penting ya.
Rasulullah katakan, berbuat baiklah kepada wanita ini. Subhanallah ya. Dia dah bersalah zina. Kalau kita kan marahlah, betul, kita tak setuju. Tetapi sekarang dia nak bertaubat. Maka bila dia nak bertaubat, kita lakukan secara baik. Rasulullah kata, buat baiklah kepada wanita ini, dan apabila ia melahirkan kandungannya, maka datang kepadaku. Maksudnya, ambil dia, jaga elok-elok selama 9 bulan sampai dia beranak. Okey, kasar pula bunyi beranak, sampai dia melahirkan anak. Okey. Jadi dibawa wanita ini ke rumah selama 9 bulan. Ya, lahirlah baby kan. Okey. Bila lahir baby, dalam riwayat menceritakan, ya, satu riwayat, dibawa baby ini, wanita ni bawa baby, ya Rasulullah, hukum had, aku dah melahirkan anak. Baru je beranak, terus dia serah dalam pantang lagi. Ya, Rasulullah kata, dalam riwayat mengatakan, pergi susukan dia selama 2 tahun. Ya. Selepas 2 tahun, wanita tu datang balik, sambil baby dia tu pegang biskut roti. Ya, pegang. Kenapa? Nak mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku nak bertaubat sungguh-sungguh ni, dan anak aku dah boleh makan roti, berarti tak memerlukan susuku lagi. Maksudnya nak confirmkan, ya Rasulullah, budak ni dah boleh makan, dah boleh hidup sendiri. Barulah dalam kes ini, maka wali pun melakukan apa yang diperintahnya. Kemudian Nabi merintahkan agar wanita diikat pakaian dan erat, dan memerintah untuk merejamnya. Okey, maka bila dah habis tu, barulah dia datang, wanita ni datang. Lalu Rasulullah pun arahkan, ikatkan pakaian dia. Kenapa? Takut tertanggal membuka aurat dia. Maka lalu direjamnya. Okey. Zalim ke? Nampak takut ya. Ibu-ibu nampak takut. Okey. Bagaimana orang yang menyaksikan juga takut. Kesan takut itu, zina takkan berlaku. Itu dia pengajarannya. Disebabkan seorang kita lakukan, orang lain menyaksikan, rasa takut tu ada dalam jiwanya, mereka tak berani nak melakukan. Tetapi bila kita tak buat, itu yang jadi 200,000 anak yang lahir tanpa apa, yakni anak luar nikah. Tu kesan dia. Orang tak boleh study bab ni, kerana ini adalah yang Allah katakan, pada hukum ini, pada qisas ini adalah hikmah yang terkandung. Orang takkan tahu, melainkan bila berlaku, Allah campakkan perasaan takut dalam hati-hati manusia. Itu yang tak jadi. Bila dikeratkan satu tangan, kes mencuri, jangan kita, itulah masalah minda kita, ambilkan akal dalam agama. Bila kata, oh kalau macam tu, habis orang Malaysia semua pun hilang tangan. Ai, orang Malaysia semua pencuri ke apa? Kudung tangan. Silap kita. Apabila kita fikirkan akal dalam agama, habis kita. Tetapi bila Allah campakkan perasaan takut, pun satu tangan je, dalam sejarah umat Islam di Mekah, di Madinah tu, kita tak dengar melainkan 1-2 je tangan. Tak ada semua terus jadi kudung tangan. Kita tak pernah dengar wanita berzina atau lelaki berzina 1-2 je di Madinah. Kes yang kita baca sekarang, kesan daripada hukum hudud. Tetapi bila tak dijalankan, maka kita saksikan 200,000. Itu yang 2 tahun lepas yang kita ceritakan. Yang keluar baru ni melebihi dah. Habis tuan-tuan dan perempuan, tuan-tuan dan perempuan, ada lelaki kan. 200,000 kalau kita lah, kita fikirkan satu masyarakat yang besar. Ya, anak zina disebutkan, anak zina, subhanallah, aib ya. Satu perasaan yang mengaibkan. Okey, tak apa, kita masuk ya dalam bab ni. Kemudian apa yang penting apabila direjam, cara rejam ya, maka diikat ataupun bagaimana ditanam ke, wallahu alam, tetapi ianya akan dibaling batu. Siapa yang lalu tak baling batu, hukumnya berdosa. Alah kesian lah, tak sampai hati. Tak ada tak sampai hati. Ini hukum Allah, maka baling. Baling batu. Okey. Dan kena saksikan, kena buat. Kalau tidak berdosa. Tu dia hukum dia.
Lalu kesian, tak ada kesian, paling. Okey. Dan bukan macam cerita sumpah semerah padi, rejam. Kita pun tengok, lepas tu ada pula seorang tu kata, kita akan buat research tentang rejam kisah sumpah semerah padi yang dibuat oleh P.Ramlee. Apa? Bukan cara Islam tu, rejam pakai buluh. Kan? Auzubillah. Sula. Okey. Okey. Jadi rejam dibaling batu, dan dikatakan dalam kisah ini Umar ataupun Khalid bin Walid membaling batu besar yang terpercik darahnya. Okey. Yang terpercik darahnya, lalu dikatakan celaka darah penzina. Terkejut Rasulullah. Okey, itu satu riwayat. Dan dalam riwayat ini pula Bukhari dan Muslim, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensolatkan jenazahnya. Ibu-ibu, ya. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensolatkan jenazah ataupun mayat ini, menunjukkan mayat ini tinggi darajatnya. Bukan senang nak dapat Rasulullah mensembahyangkan jenazah. Kerana kita tahu dalam siri solat jenazah semuanya doa, 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 doa. Dan doa Rasulullah mustajab. Ya, kalau kita baca solat jenazah, Allahumma firlaha warhamha wa'afiha, semua doa-doa yang Rasulullah baca kepada wanita yang dianggap berzina ni, ya, semuanya mustajab. Sehingga kan Umar terkejut, lalu Umar berkata, "Ya Rasulullah, apakah kamu solat jenazahnya sedangkan ia telah berzina?" Ya, Umar melihat kabair. Macam mana kamu sembahyang terhadap orang yang melakukan kabair? Lalu baginda bersabda, ya, sesungguhnya ia telah benar-benar bertaubat. Seandainya taubat itu dibagikan kepada 70 orang penduduk Madinah, pasti taubatnya mencukupi. Yakni taubatnya begitu hebat dan tinggi. Siapa dia 70 orang dalam Madinah tu? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, 10 yang diberitakan ahli jannah, ahli badar, ya, semua ada dalam tu. Taubat dia seorang, disebabkan keikhlasan dia untuk menyerahkan diri kepada Allah, darajatnya tinggi di sisi Allah. Nampak tak? Jadi daripada hadis ni menunjukkan, ya, apabila kita menyerahkan diri kita kepada Allah, ya, dengan secara sukarela, taubat kita akan mendapat kedudukan yang tinggi di sisinya. Oleh kerana kita berusahalah dalam siri bertaubat, ya. Bayangkan kalau 70 orang ahli Madinah tu, taubat dia, kesilapan yang dilakukan, akhirnya mengangkat darajatnya yang tertinggi. Nampak tak? Itu yang kita katakan, kadang-kadang dosa yang kita lakukan memang hikmah yang terkandung, kita merasakan kemanisan dalam bertaubat. Dan dengan dosa yang telah kita tersilap dahulu, boleh mengangkat darajat kita di antara orang yang tertinggi di sisi Allah. Ya, jadi jangan kita berputus asa dari rahmat Allah, bertaubatlah. Ya, kalau kita ada kesilapan, kembali kepada Allah. Okey. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang berikutnya, an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Law anna libni Adama wadiyan min dhahabin ahabba an yakuna lahu wadiyani wa la yamla'a fahu illa turabu wa yatubu Allahu ala man taba." Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya seorang anak Adam memiliki satu lembah emas, tentu ia akan mengingin memiliki 2 lembah lagi, dan sama sekali tidak akan memenuhi mulut, yakni merasa puasnya, selain tanah, iaitu setelah mati. Dan Allah menerima taubat orang-orang yang bertaubat. Subhanallah, ya, Rasulullah mengatakan inilah anak Adam. Ya, tak boleh nafikan, ya, jiwa kita, jiwa yang begitu. Kecuali kalau makcik-makcik ataupun ibu-ibu yang dah tarah masuk ke 60 tahun ke atas, ke 70, wallahu alam, ada ke jiwa semangat nak apa, nak rumah besar, kereta besar lagi, kan. Kalau tak, memang, ya, tak cukup-cukup, ya, nak gelang, nak tu, nak ni, apa lagi. Kalau boleh semua nak besar-besar belaka. Itu yang jadi badan besar tu. Okey. Ini dia masalah manusia. Yang mana Rasulullah kata nafsu dia, ya, kalau bagi emas dah satu wadi, satu lembah, banyak dah tu, tak cukup, nak lagi wadi yang lain. Bagi lagi, tak cukup, nak lagi 3. Tak cukup-cukup. Itu memang tabiat manusia, terutamanya dalam masalah harta. Selagi Allah tak uji dia dengan beberapa perkara, barulah
Kalau diuji barulah disedar. Terutamanya waktu tua. Misalnya diuji waktu tua. Kerana sampai, ibu-ibu belum sampai tahap lagi. Ya, saya dah sampai cewa. Maksudnya, mak saya macam mak saya, ya, umur dalam 60-an tu, 65 dah sampai. Sampai bila kata, mak dah tak nak apa-apa dah. Ya, dia mula nak bagikan harta dia pada anak-anak. Ajak berjalan pun tak nak berjalan dah. Dah sakit lutut, nak berjalan apa? Dia tahu nilai diri dia. Dia asalkan dapat beribadat, makan, minum, bersedekah. Itu je. Sampai begitu sekali. Ya, kita akan sampai jiwa yang macam tu. Ni belum lagi. Ni tengah semangat lagi ni kan. Semangat lagi. Tak habis-habis lagi. Okey. Jadi oleh kerana tu, dalam hadis ni mengisyaratkan. Itu pasal dalam penafsiran surah Al-Hakumut Takatsur, kamu dilekakan dengan membanyakkan harta, okey, membanyakkan apa yang kamu nak. Cuba buka surah At-Takatsur kejap. Surah yang ke 100 apa ya? 102. Juzuk 30, 102. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu ataupun membanyak-banyakkan telah melalaikan kamu. Maksudnya bermegah dalam soal banyaknya anak, harta, pengikut, kemuliaan dan seumpamanya. Sampai kamu masuk ke dalam kubur. Subhanallah. Kita bermegah-megah, ya, banyak anak, banyak harta, banyak apa semua kita sebut, nak banyak belaka. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, anak Adam ini mengatakan, hartaku, hartaku, mali, mali, hartaku. Sedangkan hartanya pada 3 je. Apa yang dia makan dan minum dah settle dah. Dah jadi tubuh badan. Apa yang dia pakai habis dah. Dan apa yang dia sedekah, bekalan di sana. Yang lain tu bukan milik dia. Belum tentu lagi milik dia. Oleh kerana tu, ya, apabila kita dah sampai tahap, ya, lupa daratan, kita lupa nak menginfakkan, lupa nak berzakat, lupa segala-galanya, akhirnya dia membinasakan kita. Berapa ramai kita tengok orang tu kaya, masya-Allah, kaya raya, tapi hartanya tidak dimilikinya. Macam bonsiu tu kan, ya, hampir separuh Pulau Pinang dia pegang, tapi apa dia dapat? Yalah, baguslah ada harta kan, tapi anak pula tak jadi. Ya, na'udzubillah min zalik. Oleh kerana tu, ibu-ibu, tak apa kumpul harta, tetapi di belakang kita adalah generasi yang soleh, kena kita simpan. Ataupun kiri kanan kita orang yang soleh, yang akan memanagkan harta kita secara betul. Dia perginya bersedekah pada tempat yang betul, dia bagi tempat yang betul, itu yang paling penting. Diguna tempat yang betul, itu yang paling penting. Ya, oleh kerana tu, bermegah-megah ataupun memperbanyakkan suatu itu telah melalaikan kamu sehingga sampai masuk dalam kubur, ya, sehingga yang dikatakan dalam hadis ini sampai mulut dia dah masuk tanah baru dia berhenti, ya. Selagi tak masuk tanah dalam mulut dia, selagi itu dia tak berhenti-henti. Tapi na'udzubillah min zalik. Itu pasal kadang-kadang bila kita nak mati ni, ya, sebaik-baiknya biar kita sakit dulu. Bukan kita kata nak minta macam tu, tetapi bila kita sakit dahulu, peringatan tu ada. Kita prepare, siap. Itu pasal kadang-kadang hikmah, na'udzubillah, tapi hikmah kepada orang yang macam kena kanser kan. Bila doktor kata tu kamu tarikh begini kan,
sekurang-kurangnya dia ada masa lagi tu, walaupun kurang pahala ataupun kurang darajatnya. Kenapa? Disebabkan dia tu sakit. Dalam hadis mengatakan sebaik-baik sedekah itu kamu sedekah kamu dalam keadaan sehat, ya, tapi ni dah tahu dah nak mati, kan? Itu yang berbahaya tu. Tapi alhamdulillah dia tahu, aku dah nak meninggalkan alam ini, ya, redha. Tetapi kalau kena sakit tu, kalau kena mati, pum, accident. Nak kata apa? Tak dan, apa pun tak dan. Kalau wasiat pun wasiat seorang-seorang dalam kereta tu, melainkan mengucap ajalah la ilaha illallah. Subhanallah, saya pun jadi suspend. Saya teringat 2 kali accident. Tapi accident yang patah tangan naik motor tu nampak boleh hidup je, boleh hidup lagi kan. Tapi accident tu jatuh tepi dengan parit sebelah kubur. Itu je yang suspend. Kalau jatuh dalam kubur confirm, kan, terus masuk. Tapi accident yang kereta terbalik tu, memang subhanallah, rasa nampak putih je, zap kata terbalik itu, dan menjerit la ilaha illallah tu je, dan menjerit. Lepas tu pejam jap, buka pelan-pelan kan. Aku hidup ke mati ni kan. Subhanallah, ya, maha suci Allah. Saya terasa lain kan. Aku hidup mati ni. Tengok kereta terbalik, kita dah terbalik kan. Cuma terbalik tu tak pakai belt tu, dia tak adalah terbalik terus kan. Lepas tu tengok first kali, saya rasa tangan yang patah ni patah lagi tak? Okey, clear kan? Okey, alhamdulillah bergerak kan. Alhamdulillah aku hidup lagi. Lepas tu nak keluar tak boleh keluar ini, sini pun tak boleh keluar. Okey, lepas tu tercium bau minyak. Itu je yang suspend kan. Tercium bau minyak, tengok tingkap apa pintu mana boleh buka. Okey, pergi buka. Tak ada. Lepas tu barulah datang orang yang paling cepat datang, onto tu lah. Cepat sungguh dia, ya. Lepas tu datang ada hamba Allah. Alhamdulillah hamba Allah tu, kesan daripada jumpa tu kita bertukar-tukar apa, ambil nombor majlis-majlis kenduri dia datang. Bagus dia, masya-Allah. Lepas tu baru. Tapi alhamdulillah lah hidup. Ya, tapi terasa ingat mati dah waktu tu, ya. Tapi nak menceritakan, ya, kalau mati mengejut macam tu, subhanallah, ya. Alhamdulillah Allah panjangkan umur, ya. Jadi kalau mati mengejut waktu tu, habis kita. Berapa ramai yang mati mengejut, yang kadang-kadang kita baca dah surat khabar, habis satu keluarga mati, la ilaha illallah. Ibu-ibu, ya, menakutkan. Kalau sampai saat macam itu menakutkan, habis satu zuriat, ya. Subhanallah. Okey, minta lindung pada Allah, ya, minta lindung. Pasal kadang-kadang mati dalam keadaan lambat ataupun mati dalam keadaan sakit tu lebih afdal, ya. Dan minta pula jangan mati dalam keadaan nyanyuk. Itu pun musibah juga. Musibah disebabkan anak tu, bukan musibah kita dah tak tahu apa dah. Tapi anak tu dia tak sanggup nak jaga kita sementara kita nak mati. Kita kemarin jaga dia waktu kecil itu sampai dia besar. Kalau kita tahu anak tu tak boleh jaga kita masa mati, dia buat benda tak senonoh, kecil-kecil tu kita cekik dia, jentik hidung dia kan. Geram. Tapi Allah tak bagi maklumat yang begitu kan. Jadi bila dah besar tu, itu yang kita tengok orang tu, dia letak bapak dia kat dialisis, tinggal terus. Mak dia kat taman tu, tinggalkan surat, tinggal terus. Saya katakan, maaf ya, seorang anak yang tak jaga ibu bapanya, anak derhaka. Kalau tak ada alasan yang begitu kukuh, anak derhaka. Bukan senang, ya. Kecuali macam seorang perempuan ada suami yang ialah tetapi suami kena faham kedudukan seorang anak dengan ibu, ya, atau seorang anak dengan bapa. Kalau dia tak ada alasan, derhaka, confirm derhaka. Minta lindung kepada Allah, ya. Jadi itulah di antara masalah anak-anak nak menanti kita mati je, tu je. Dia pun tak mampu. Oleh kerana itu Rasulullah mengingatkan kepada kita, minta doa jauhkan kita ni sampai nyanyuk. Jauhkan. Kita tak sampai lagi ni, tak sampai lagi. Kerana umur tu dia akan bermula yang kita dah bahagikan, ahli psikologi bahagikan 50 ke 60 tua. Tua apa? Tua muda. 60 ke 70 tua. Tua matang. 70 ke 80 tu ke atas tu tua bangka. Ya, sedikit sangat yang 70 ke atas otak dia kuat. Ya, mampu lagi berfikir, masya-Allah, macam Tun Dr. Mahathir tu kan, Allah bagi kekuatan, masya-Allah, ya. Tapi ramai yang bila dah sampai usia yang begitu,
dia dah mula lupa. Macam kita pun dah mula lupa kan kadang-kadang. Ya, mana spek mata, ingat tak? Mana spek mata cari, rupanya kat sini je kita letak. Saya pun dah lupa macam tu. Astagfirullah. Baik. Okey, dari hadis ini mengisyaratkan dari Ibnu Abbas bahawa Rasulullah bersabda, seandainya anak Adam ini memiliki satu lembah emas, tentu dia ingin memiliki 2 lembah lagi emas. Dan sama sekali tidak memenuhi mulutnya, yakni merasa puas selain daripada tanah tu masuk ke mulutnya, yakni dia mati barulah terhenti kehendak dia tu. Kemudian Allah menerima taubat orang-orang yang bertaubat. Subhanallah, walaupun anak Adam bersifat hawa nafsu dia begitu, ya, Allah tetap menerima taubat. Ya, begitu sekali besar, ya, persiapan ataupun Allah sediakan taubat bagi hamba-hambanya. Walaupun anak Adam tu kemaruk nakkan emas, ya, otak dia memikirkan dunia, tetapi kalau dia bertaubat, Allah akan terima. Ya, subhanallah. Boleh kita bayangkan hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala bila bernama Tuhan. Pintu taubat yang disediakan untuk kita tidak ada tolak bandingnya. Baik, hadis yang berikutnya. An Abi Hurairah qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yadhaqullahu subhanahu wa ta'ala ila rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhar yadkhulani al-jannah yuqatilu hadha fi sabilillah fayuqtalu summa yatubu Allahu ala qatil fayuslimu yustashhadu. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah bersabda, Allah tertawa kepada 2 orang yang seorang pembunuh dan seorang lagi kena bunuh. Kemudian keduanya dapat masuk syurga. Ya, ini kisah yang mana 2 orang berbunuh, seorang kena bunuh, lepas tu seorang lagi pembunuh tu dia masuk syurga. Bagaimana berlaku? Iaitu seorang itu berperang fi sabilillah, kemudian ia dibunuh. Selanjutnya Allah menerima taubat orang yang membunuhnya tadi, kemudian ia masuk Islam, lalu dibunuh sebagai seorang syahid. Itu dia. Ya, muttafaqun alaih. Hadis ke-23-24 bahawa seorang hamba yang rakus akan harta atau tidak akan memperhatikan pada sesuatu yang diharamkan, atau dia dapat dengan jalan haram, adapun obat dari itu semua adalah bertaubat kepada Allah. Selain itu, seorang kafir apabila bertaubat dari kekufurannya, walaupun dia sudah membunuh seseorang dari kalangan muslim, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya, kerana Islam bisa melenyap dosanya yang telah dilakukan sebelum masuk Islam. Okey. Pertama dalam bab ini, kisah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ni mengatakan qala yadhaqullahu subhanahu wa ta'ala, sifat ketawa Allah. Okey. Apa dalam bab sifat ini? Kita dah belajar di antara bab sifat Allah, laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir, dan Allah itu tidak menyerupai makhluk ataupun sesuatu, dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Kita mengisbatkan Allah ketawa, tapi bagaimana? Wallahu a'lam. Kerana Allah, Rasulullah mengatakan. Okay, kita kena isbat dahulu, lepas tu bagaimana? Wallahu a'lam. Okey. Kemudian terhadap 2 lelaki, yakni seorang pembunuh, seorang kena bunuh, yang mana kedua-duanya masuk syurga. Dalam hadis yang lain pula ada Rasulullah mengatakan kedua-dua pembunuh dan yang membunuh pembunuh dan kena bunuh tu masuk neraka. Kalau kita belajar hadis, kita akan jumpa hadis tu. Macam mana pula hadis ni masuk syurga, yang tu masuk neraka. Okey. Masuk syurga disebabkan apabila yang pembunuh itu membunuh tentera Islam, orang Islam di dalam peperangan, dia bunuh. Kita tahu sahabat-sahabat di antara mereka dahulunya kafir. Ya, mereka lawan tentera Islam di Badar dan di Uhud misalan. Dan akhirnya mereka masuk Islam di saat-saat akhir kehidupan Rasulullah, macam Abu Sufyan dia masuk Islam, kan? Khalid Al-Walid masuk Islam. Okey. Jadi dia bunuh orang Islam, dan orang Islam tu dikategori mati syahid. Kemudian dia bertaubat. Ya, dia kembali kepada Allah bila dah faham Islam, dia masuk Islam, dia bertaubat, dia jadi tentera Islam, dan akhirnya dia berperang dan dia mati syahid. Berarti dua-duanya masuk syurga. Ya, okey. Kemudian kisah hadis yang Rasulullah kata membunuh dan membunuh tu masuk neraka disebabkan, ya,
niat nak membunuh. Dia nak membunuh orang yang A ni nak bunuh yang B pun bersedia nak membunuh A. Kalau dia dapat, memang dia nak bunuh. Tapi tak dapat, maka dia terbunuh. Jadi kedua-duanya masuk neraka. Okey. Dan yang menarik dalam ini, ulasan dalam bab berkaitan taubat ini, ya, dikatakan jika seorang itu hidupnya kafir, lalu dia datang kepada Islam, dia bertaubat, maka hukum kafir itu hilang. Hukum taubat yang dibuat tu menghilangkan segala dosa-dosanya yang lepas. Dan datang daripada sinilah dia tak perlu qada sembahyang dia, dan dia tidak perlu qada puasa dia. Datang daripada kaul yang begini. Pasal orang kata, kalau dulu saya tak solat, bagaimana kena solat ke? Ya, dia ada dua pendapat. Bagi saya raikan. Okey. Cuma ya, di antara pendapat yang kuat mengatakan yang lepas dah, kalau kamu ganti pun takkan sama. Okey. Ataupun dia mengatakan, setengah pendapat mengatakan qada. Ya, ikut waktu dia berapa lama, hak mana yang mampu. Dan setengah pendapat mengatakan daripada hadis ni tak payah qada. Wallahu alam. Kalau nak bertanya itu lepas ni. Okey, cerita dia. Baik. Ini dia keadaan orang-orang yang bertaubat, subhanallah ya, daripada kafir, seburuk-buruk, sejahat-jahat, akhirnya Allah bagi taubat dia. Itu yang menunjukkan kita ni apalah kejahatan kita pernah lakukan, tak ada besar mana. Ya, mudah-mudahanlah tak besar mana. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita semua ya ibu-ibu. Ya, mudah-mudahan kita diampunkan ya bapa. Ya, kita diampunkan dan kita dimasukkan syurga. Harapan kita terlalu tinggi untuk syurga tu ya. Insya-Allah. Ya? Isbat. Oh, menetapkan. Mengisbatkan. Bukan ustaz kata, dua pendapat. Ya. Okey, dua pendapat mengatakan kalau kesilapan yang lalu, okey, bagi orang Islam, kalau orang kafir memang tak ada. Kalau dia masuk Islam di hari tuanya, puasa yang lalu, sembahyang yang lalu tak ada qada bagi mereka. Teruskan apa yang ada sekarang. Dan setengah pendapat bagi orang Islam punya qadiyah ataupun masalah, jika dia di zaman jahiliah atau orang kata zaman jahiliah, zaman lalu tu, tak sembahyang, tak puasa, lok-lak dia itulah. Ya, tiba-tiba hari ni dah nak bertaubat kan. Adakah kena qada puasa dan solat dia? Okey. Dua pendapat ini, satu pendapat mengatakan kena qada puasa dan solat. Dia bagilah hujah-hujah dia. Kerana dia kata danullah wa haqqu an taqdah. Hutang Allah tu kena qadakan. Okey. Dalam pendapat yang kedua pula mengatakan tak perlu qada. Taubat insya-Allah selesai. Tapi ingat yang akan datang jangan buat lagi. Kalau buat lagi kamu penipu. Okey. Taubat dengan seikhlas-ikhlasnya, kerana dikatakan satu rakaat, satu waktu yang kita tinggal takkan sama dengan 100 kesejuta kali kita ulangi solat tu, takkan sama. Tetapi dengan adanya taubat ni, dia akan menghapuskan kesilapan yang lalu. Itu je. Jadi bagi saya dua-dua pendapat saya raikan. Kalau yang ni nak pakai tu, pakailah. Yang ni pun nak pakai tu, pakai. Jangan bergaduh pula. Ya, jangan kita pula bergaduh. Dak begitu sudahnya kita pula kena bertaubat. Pasal apa? Kes bergaduh. Ya, kes dia kita raikan. Pasal dua-dua ada hujah. Dua-dua ada hujah. Okey. Wallahu a'lam. Tapi kalau bulan Ramadan baru ni kena period, kenalah qada. Jangan bantah tak payah qada lah. Itu jentiklah kepala dia. Itu kena qada. Okey. Wallahu a'lam. Masa kita puasa Rejab, Syawal dengan Syawal dulu, kita niat buat 2 in 1. Sunat kan? Puasa Syawal ni sunat 6. Tapi dia kata automatik kita akan dapat puasa qada. Ya. Okey, ini kesnya dia nak 3 in 1, 2 in 1. Ke nak ringkas, nak cepat. Ya, puasa 2 in 1. Saya kata bagi buat 3 4 lah. 3 in 1, 4 in 1. Puasa qada, puasa sunat Syawal. Dapat 2 dia katakan, okey. Kenapa tak buat puasa qada, kok ada puasa nazar,
puasa sunat Syawal, ambil hari Isnin, puasa sunat Isnin. Dapat terus. Keempat sekali. Tak boleh. Satu-satu. Itu kaedah dia. Maknanya kita niat tu, kita niat sunat. Hukum sunat lah. Kalau kita niat qada kan tak boleh. Qada lah. Dia tak ada dua. Tak ada boleh combine kan pula. Ya. Wallahu alam. Tapi kita melihat dalam bab ini tidak ada digabungkan dua rakaat. Dua perkara begitu. Okey. Kalau tak senang, banyak senang. Okey, puasa qadanya, puasa nazarnya. Dia jenis pemalas puasa kan. Puasa qadanya, puasa nazarnya, puasa sunat Syawal, puasa sunat Isnin. Aku combine 4 pahala aku dapat. Ya, tak adanya. Takkan dapatnya pahala macam tu. Pendek. Ustaz, kalau dua-dua tu sunat, mana sunat itu Isnin Khamis dengan sunat Syawal? Dua-dua pun sunat. Satu juga. Satu juga. Tapi dulu tak ada pun dapat lah Ustaz. Mudah-mudahan Allah terimalah salah satu. Ya. Satu je. Kerana kita memerlukan dalil dalam bab ini, ya. Kerana amalan ibadat kita tak boleh nak ikut akal lah. Ya. Sudahnya dia berkata Allah tu Maha Penyayang. Iyalah Maha Penyayang, kamu mana boleh buat teori kamu sendiri. Dan Rasulullah yang menyampaikan, dia yang tahu tentang agama, maka ikut je. Okey. Masuk bab yang seterusnya, babus sabar. Sabar. Kak sabar. Sabariyah. Penjelasan, kesabaran balasannya berlipat ganda tanpa batas dari sisi Allah, dan ia menunjukkan bahawa pahalanya sangat besar. Manusia tidak akan mungkin dapat menggambarkan betapa besarnya pahala ini, kerana tidak dapat dihitung dengan angka. Bahkan ini merupakan perkara yang diketahui Allah dan tidak ada hitungan padanya. Ini satu sifat yang maha besar yang Allah jadikan kepada makhluknya, dan diarahkan kita bersabar. Kerana sabar ini adalah satu perbuatan yang cantik, yang boleh meraihkan pahala yang begitu banyak, ya. Sehingga kan banyak ayat-ayat dan hadis mengarahkan kita bersabar, 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 bersabar. Okey. Tetapi bukanlah maksudnya bersabar itu dalam benda-benda maksiat. Bersabar dalam perkara-perkara yang kita akan tengok nanti, ma'ruf, ya. Maka itu yang dikategorikan. Dan tidak semua orang yang bernama Sabariyah ke Sabar ke tu sabar. Tak semua. Okey. Pertama, ayat dalam surah Ali Imran, Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu. Okey, bersabar. Ya. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sesungguhnya akan kami berikan cubaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Subhanallah, ya. Besar. Maksudnya benda ni yang kita baca ni semua adalah ujian-ujian yang Allah timpa kepada kita. Apa dia? Ya, cubaan kepada kita, sedikit ketakutan. Masalah-masalah yang mengganggu kita, kadang-kadang menakutkan kita. Okey? Sedikit kelaparan. Ya. Tu pasal bab-bab lapar ni kita alhamdulillah di Malaysia nikmat betul, ya, nikmat. Tapi kalau negeri luar tu, ya subhanallah, kita tak merasa lagi kelaparan. Tu pasal puasa tu penting. Ya, itu pun lepas puasa, waktu berbuka, masya-Allah, ya, hilang balik lapar tu. Ya. Zaman kami belajar tu, kami menyaksikan benda-benda ni. Kadang-kadang kita nak makan, Allah lapar sangat, ya. Waktu dia, memang dia training betul-betul lah. Nak makan, lapar sangat. Makan dihadkan, lapar sangat. Lepas tu, apa yang boleh kita buat? Nak ambil hak apa ni? Hak maksudnya dia macam hak orang ramai. Tak boleh, kena minta izin. Minta izin tak dapat.
Takkan kita nak ambil? Tidak nak ambil apa? Kentang je. Nak bakar, nak makan. Tak. Pergi cari kat sampah tu kentang-kentang ni, ya. Buang-buang yang mana busuk tu, ambil cucuk. Itulah bakar. Ingat orang tu sembelih kambing kat situ, tali perut kambing tu pergi cuci, bakar. Melalui pengalaman kami belajar dulu. Ada tempat-tempat lah, bukannya kat universiti kami. Adalah. Tak, waktu tu kami berlatih kan, dibagikan ni. Subhanallah, ya. Tapi amanah tu datang, nak ambil hak orang ramai takkan ambil, ya. Takut pada Allah. Bakarlah makan. Okey, selesai. Tapi itu tarbiyah kita dapat, ya. Okey. Jadi bila sampai satu tahap lapar, ya, subhanallah, ya, ujiannya menguji kita. Terpasal kemiskinan ni, ujian dia sampai satu tahap menakutkan. Dia boleh mengkufurkan seorang tu. Apa yang kita dapat berita macam ikhwah kita di Kamboja tu kan, orang Kamboja tu masuk Syiah disebabkan kemiskinan. Dia gunakan harta untuk cari pengaruh. Ahmadiyah, Qadiani masuk. Ya, teruk masuknya. Ramai. Jadi tanggungjawab kita juga dalam bantu mereka tu sebenarnya, ya. Okey. Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kurang sikit je harta. Ya. Jiwa, tekanan jiwa dalam diri kita, dan buah-buahan, ya, dan berikanlah berita gembira kepada orang yang sabar. Ya. Itulah ujian. Itu pasal kita menyaksikan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bila Rasulullah balik ke rumah dia, Aisyah, apa ada hari ni? Tak ada apa ya Rasulullah. Okey, kita puasa. Senang je kan. Kalau abang kita balik, Mah ada apa? Apa abang ni? Oh, siap kan. Nak beras tak pergi beli, apa tak pergi beli. Kan? Kita marah suami kita. Rasulullah mendidik isteri dia, subhanallah, ya. Dunia tak ada apa-apa. Akhirat tu dahsyat. Fatimah datang, ya Abu ya wahai bapakku, aku nak seorang khadam. Dia tak bagi khadam. Dia bagi apa? Zikir. Bagi aja zikir. Zikir apa? Subhanallah. Sebelum tidur. Itu yang dibagi. Kalaulah kita apa aku ni tak faham. Orang minta bibik, dia bagi zikir. Subhanallah, ya. Rasulullah dalam bentuk mendidik anak tu bersangka baik dengan bapa, ya, isteri bersangka baik dengan suami, suami bersangka baik dengan isteri, aman kan keluarga macam tu. Sabar, okey, kita redha, okey. Subhanallah. Susah kan? Boleh bayangkan macam mana pendidikan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi. Ya, Aisyah tak merungut. Okey, terus okey ya Rasulullah. Tak adalah sebut okey. Ya, kita puasa, makan kurma, tu je. Agama tu lebih besar. Ya. Kalau kita lah macam mana, ya, kita fikirlah, tengoklah muhasabah balik diri. Ya. Suami pun satu bab, ya, asyik-asyik nasi semalam, asyik-asyik nasi goreng. Sabarlah kan, redalah kan. Nak buat macam mana? Ya. Tak, ini masalah yang perlu kita petikai diri kita sebenarnya. Itu guna kita belajar hadis, nak petikai diri kita. Ya, bagaimana kedudukan kita terhadap dunia, sedangkan lelaki termulia seperti Rasulullah boleh berhadapan dengan benda-benda yang begini. Disebabkan kita dah biasa hidup mewah. Kalau kita bermula daripada hidup susah, insya-Allah kita boleh menghadapinya. Itu memang pengalaman. Kalau kita tak pernah hidup susah, terjun ke hidup susah kita. Tetapi kalau kita dah pernah hidup susah, kena senang, okey lagi. Kena susah, boleh hidup lagi. Itu pasal pembelajaran di Pakistan susah, saya kata. Hidup dia susah. Tiap-tiap hari makan capati. Kalau capati itu lembut, tak apa, ni jenis sejam ni jadi macam pinggan terbang. Yang syoknya orang Turki ni, ya, puak-puak Turki ni kaya ni. Datang dia tengok roti tu, roti tepayan tu. Hadza ta'amu himar. Oh boy, ini makan keldai. Bayangkan kita makan ni, dia kata makan keldai. Nak menunjukkan taraf kita makan tu. Dan kita makanlah. Kamu nak belajar ke nak makan, tu je. Sabarlah sikit, redha. Macam tu kedudukan.
Dal. Esok apa? Dal. Esok lagi? Dal. Muka kita dah macam muka dal dah. Ya. Tapi bila kami teringat balik, seronok. Memang seronok. Kan, bila teringat balik, Masya Allah, kata. Itu yang melatihkan kami. Ya. Okey, baik. Tapi saya suka ayat ni kita tak terhenti kat sini, buka dalam surah Baqarah. Kenapa ayat ni penting untuk melatihkan kita sabar. Kita habiskan ayat ni. Surah Baqarah ayat 155. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Siapakah orang yang sabar tu? Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti sabar satu pahala. Dan bila kita menghadapi musibah macam ni, kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, satu pahala yang besar. Subhanallah, ibu-ibu ya, combinekan dua perkara. Itu belum lagi yang ketiga, yang hadis Rasulullah mengatakan ucapkan alhamdulillah, ya, yang menunjukkan kita redha akan pemberian Allah, terutamanya dalam na'udzubillah kes kematian kita, orang yang kita sayangi, kita ucap alhamdulillah, terus dibina satu mahligai di syurga sana yang bernama Baitul Hamd. Allah jadikan musibah rupanya nak bagi kita pahala. Hikmah yang terkandung. Satu musibah, dua perkara berlaku. Satu musibah, misalan kematian, dua tindakan berlaku. Tindakan kita pergi menghadapi musibah dengan cara yang Allah ajar, ataupun musibah tu kita hadapi dengan cara yang kita buat. Sayang, musibah yang boleh memberikan kita syurga, boleh membawa kita masuk syurga, kita tak ambil. Kita buat cara kita pergi, yang Rasulullah kata tampar muka, cari baju, meraung-raung tentang musibah yang diterima. Tapi kalau kita ambil dengan cara yang Rasulullah kata, sabar, katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, redha tentang apa yang Allah bagi. Kul alhamdulillah, kata alhamdulillah. Terus Allah angkat darajat yang menyebabkan kita boleh masuk syurga. Jadi, ibu-ibu, bila kita tengok dalam bab ini, cuba menghadapi musibah, pertama sekali sabar dan inna lillah. Allah kata apa dalam ayat ni? Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Subhanallah. Dia Allah letakkan kalimah ulaika alaihim salawatum min rabbihim. Salawatum, bukan sebarang orang yang Allah bagi tentang kalimah salawat ni, atau salatu alaihim. Ya, bukan sebarang orang. Jadi menunjukkan kesabaran diiringi dengan ucapan inna lillah adalah dituntut untuk mengangkatkan darajat kita. Dan mudah-mudahan insya-Allah ya, dalam apa yang kita dapat pada hari ini, paling kurang kita jadikan ianya sebagai amalan kita selepas ini. Ya, wallahu alam bisawab. Kita berhenti kat sini. Ada apa soalan? Okey, ada apa soalan? Soalan yang tak berkaitan dengan Tak apa. Saya ada kawan, dia convert Indian, convert anak sulung dia Mati? Bukan, bila parents mati, Okey. dalam punya adat, anak sulung lelaki kena bakar mayat parents. So dia dah convert Muslim, apa hukum dia kena jalankan juga adat? Yalah, kita dalam bab itu kita mengatakan sebenarnya tak boleh lah, kan. Tetapi mungkin dia kekuatan tidak ada lagi. Okey. Mudah-mudahan Allah ampunkannya.
Cuma kita mengatakan bila seorang tu dah menganut Islam, maka dia kena tinggalkan adat-adat jahiliah dia. Ya, ada adat yang bercanggah dengan syarak, kerana ianya dari sudut hukum membakar mayat tidak ada. Maksudnya tak boleh kan. Tapi kalau dia ialah dia dikatakan baru Islam, kekuatan Islam dia tak kuat lagi, kita katakan mudah-mudahan Allah ampunkan. Itu je. Asalnya tak boleh. Ya. Asalnya tak boleh. Tapi yang penting dia dikategorikan terpaksa lah. Paris ni masih hidup lagi. Oh. Cuma dia tertanya lah. Oh, okey. Paris ni mati. Dia asalnya dia kena berdiri tegas lah dalam bab tu. Melatihkan, dia kena berlatih daripada sekarang sanggup menghadapi. Kenapa? Kalau dia dia mempertahankan iman dia dalam bab tu, besar tu pahala dia, besar. Tak takut orang nak kata apa ke, dia berdiri, saya takkan bakar mak saya. Okey, besar pahala tu. Mudah-mudahan Allah kukuhkan dia. Ustaz, saya ada satu seminar ESQ Ustaz. Ada seminar ni. Lepas seminar tu ada satu orang ni, dia macam dia macam insaf lah kan. Dia insaf. Lepas tu dia macam hysteria lah. Dia keluar kat bawah tu, dia keluar, dia nangis-nangis, dia letak situ semua kunci-kunci kereta, kunci rumah dia semua. Dia kata, Ustaz, ini saya punya hasil daripada rasuah saya lah. Dia buat Rasuah? Benda berjaram lah daripada rasuah dia. Dia kata, lepas tu sekarang ni kan benda-benda tu macam dia punya rumah dia, kereta dia semua hasil daripada tu. Lepas tu dia terluka, dia tak mau, dia tawak, dia nak tawak lah. Lepas tu macam tu dia tahu, dia nak buat tawak. Macam mana benda rumah, kereta semua daripada benda tu. Dia kena bagi wang dulu ke dia. Macam mana tu ya? Dah harta haram, nak sedekah pula harta haram juga ya. Yelah, pertama dia bertaubat, ya. Kedua, masalah dah banyak sangat benda dia ambil daripada orang secara tidak betul. Kalau tak, nak diagih pada orang tu balik, serahkan balik kan. Yang ketiga, okey, jangan kata nak duduk mana. Kalau nak kata nak duduk mana tu, maksudnya tak ikhlas nak bertaubat lah. Ya, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takut pada Allah, Allah kan bagi jalan keluar. Kalau betul dia ikhlas nak bertaubat, okey, maka dia kena keluarkan dirinya, dia kena bebaskan benda-benda tu. Memang dia kena serahkan balik. Kalau tak mampu untuk serahkan balik, dijadikan satu benda yang berbentuk, ya, satu nak kata sedekah, tapi benda tu untuk digunakan umum, orang ramai punya, ya. Tapi bukan digunakan oleh ESQ. Okey. Tapi dikatakan boleh digunakan, tetapi dalam bentuk-bentuk yang kita nampak secara umum untuk orang ramai, ya. Terpaksa, itulah kaedah dia. Dan alhamdulillah kalau ikhlas dia bertaubat tu penting sangat. Takkanlah tak ada hasil daripada yang betul. Pasal dia, kalau orang yang ambil rasuah ni untuk orang yang mengambil rasuah kedudukannya tinggi. Orang yang mengambil rasuah ni kedudukannya tinggi. Takkanlah kerja-kerja dia tu tak ada yang halal kan. Maksudnya hasil halal tu lah yang tinggal. Yang rasuah tu dia tolak. Yalah, dia ambil yang halal saja, yang mana dia boleh agakkan nilaian dia. Pasal kita tahu orang yang mengambil rasuah mesti kedudukan dia tinggi. Dia takkan orang-orang macam tukang sapu ambil rasuah. Apa dia nak ambil rasuah dia tukang sapu tu? Dia ambil upah je. Tapi kalau rasuah dia punya kemampuan dia, sign pun cukup dah kan. Jadi dia tahu jawatan dia, nilai gaji yang dimiliki itu je dia hadkan. Kalau tempoh berapa tahun apa semua tu, yang lain tu dia keluar. Itu kaedah. Dia kalau dia bagi pun, bagi bukan nilai yang sedekah untuk dia. Dia bukan nilai yang sedekah. Kerana itu harta riba. Macam kita bagi harta riba ke orang, sedekah ke? Tak. Harta riba itu harta yang memang digunakan. Kes harta rasuah tu macam digunakan untuk buat-buat yang berkaitan dengan orang ramai. Macam buat jamban, buat apa lagi, buat ni jalan. Macam kami dulu orang bagi tu, kita buat tempat bekas sampah tu kan. Kita bannerkan tu dekat situ untuk orang buang sampah. Macam itulah kedudukannya. Ya, silakan. Saya ada seorang sahabat, dia banyak buat program charity lah. Dia pun seorang volunteer kan. Okey, alhamdulillah. Satu program yang dia sedang nak buat ni, yang dalam perancangan ni, is
Run for Charity. Run for Charity ni bukan di negeri kita, di negeri Vietnam. Okey. Dan di sana banyak campur kaunya dengan orang-orang Buddhis, Buddha, orang Bukan Islam. bukan Islam. Ada juga yang Islam, ada juga yang Okey. Jadi dia minta donation daripada sahabat-sahabat lah. Jadi kita ni macam mana? Misalnya zakat memang totally kita tak boleh bagi. Ya, Zakat dia okey. tak payah. Tapi sedekah yang Dia lain ni Melayu ke Muslim ke apa? Islam. Okey. Tapi dia pergi bercampur dengan kadang-kadang Tak, kalau macam mana kita nak sebut? Okey, saya tak kisah jika seorang Muslim yang betul-betul memahami Quran dan Sunnah dia handle bab ni. Okey, saya suka. Bahkan kita bersikap pendakwah yang mana charity kita ni bukan sekadar untuk orang Muslim je. Memang kita utamakan orang Islam, tapi orang lain pun kita ambil kira. Tapi ingat, konsep kita dakwah jangan hilang daripada minda kita. Walaupun kita bantu orang Hindu, bantu orang Kristian, macam orang-orang lain, orang Kristian buat tu kan. Kita sebenarnya yang buat. Kenapa kita akan bimbing mereka di akhir tu, dia nak masuk Islam tak masuk Islam tu lain cerita. Tapi kita ceritakan keindahan Islam dan tabiat Islam yang membantu. Itu okey. Kalau sekadar begitu okey. Tetapi kalau kita tengok orang yang nak buat tu lok-lak juga, dia sekadar nak ambil charity tu, sekadar bukan untuk agama, bagi saya tak usahlah. Kalau bukan bukan benda yang subhat apa tu. kita tak nampak syubhat charity tu ke mana perginya? Charity-nya pergi ke orang miskin. Ke orang miskin. Yang tak ya. Tapi pelbagai lah. Tapi okey, pasal kalau dikaitkan lari tu masih lagi kita katakan okey lagi. Tapi kalau dia buat konsert ke apa, itu kita tak setujulah. Tapi itu pun lari pun bagilah syarat, jangan pakai seluar pendek apa semua kan. Itu okey lah. Kalau setengah badan Islam dia buatkan charity sambil lari kan okey, dengan tutup aurat apa semua okey, kita raikan. Maksudnya asalnya, hatta bagi saya kalau ibu-ibu buat program dengan tujuan dakwah tu, walaupun orang Hindu apa semua makan bersama kita, tak menjadi masalah. Tapi dakwah tu kena ada dalam minda kita. Okey, tengoklah. Wallah, ya, nak tanya dia. Dah tengok jam dah, apa lambat sangat. Okey. Macam mana nak mula usaha nak jadi lebih sabar? Nak jadi lebih sabar. Dia kesnya okey. Sabar ni dia bermula daripada yang kita dah belajar. Apa dia? Berlaku, situ datangnya sabar. Okey. Pasal kisahnya seorang wanita ni, dia menangis kat kubur, menangis dengan dahsyatnya. Lalu Rasulullah pergi dekat, kata, "Wahai wanita, dah lah tu." Dia tak tahu tu Rasulullah. Ya. Diamlah kamu mana tahu. Dia cakap kan, apa yang aku rasa. Lepas tu Rasulullah diamlah kan. Masya-Allah Rasulullah kan. Rasulullah pun kena tengking. Lalu dia diam, Rasulullah pun undur kan. Itu pasal kita kena faham kaedah orang tengah marah jangan masuk campur kan. Bagi tahu sikit dah. Janganlah kita pergi lepas tu kita pula bertengkar, sudahnya kita pun sama. Jadi Rasulullah duduk beredar, lepas tu seorang datang. "Hei, kamu tahu tak dengan siapa kamu cakap ni?" "Mana aku tahu?" "Dengan Rasulullah." "Rasulullah?" Kan. Lalu dia datang bertemu dengan Rasulullah, ya. Lepas tu dia kata, "Minta maaf ya Rasulullah, aku tak tahu kamu." Rasulullah kata, dalam hadis tu di antaranya dia kata, sabar itu adalah waktu permulaan berlaku. Kena. Sabar ke tidak kita? Kita boleh kontrol ke tidak? Itu yang dia ambil kira. Bukan dah habis marah, gonggong, popek, dah puas duduk seorang sabar je lah. Tak jadi. Ya, tak jadi. Dia waktu berlaku tu terus handle diri kita. Boleh tak kita sabar? Okey, kalau handle alhamdulillah. Lepas tu boleh. Kalau tak, payah. Itu pasal bila berlaku suatu benda tu, kita cuba ya, jangan cepat melenting. Okey, sabar, coolkan kita ya. Kalau berlaku kat diri kita, okey, pergi lari ke tempat yang lain dulu. Okay, duduk menung, ambil uduk ke apa, sabar mah, tepuk diri kita sendiri kan. Sabar. Kalau boleh tidur terus. Dia perlu melatihkan diri ni ya. Beberapa sifat memang kena berlatih. Sabar di antara perlu berlatih. Tapi saya wallahualam ya, mungkin anti usia muda lagi. Tetapi ada sampai satu tahap 40 ke atas dia bertukar. Dia jadi cool sikit.
Ya, cool dia. Naik ke atas lagi cool. Dia jadi macam tu. Tapi masalah cool tu tentang mana, sampai satu tahap tak bagus tentang mana. Lantak kamu lah nak buat apa. Dia jadi macam tu. Itu tak bagus pula. Tapi dia malas nak masuk malas nak masuk urusan, kadang-kadang malas nak bercampur kan. Malas nak panjang cerita. Itu pasal bila seorang suami kadang-kadang bila sampai tahap tu kita beletih dia buat dia aja, bukan apa. Dia jadi cool je. Saya melalui pengalaman ya, saya dah meningkat 40 ya, naik 40, terasa tau. Terasa dulu saya masya-Allah kan. Tapi bila sampai satu tahap begini, kita tengok pelajar-pelajar tu kita banyak berfikir. Dia banyak berfikir macam mana nak menyelesaikan. Dulu buat depan mata kita terus je. Tapi sekarang fikir, dia jadi merenung panjang. Ya. Kena sabar sikit. Okey. Contoh terbaik Ustaz. Bila kita jadi datuk dah dini lah. Kan? Masa tu kita rasa macam masa kita jaga anak kita tak boleh sabar. Tapi bila sampai buat cucu. Memang kalau dah jadi datuk nenek tahu sangat-sangat ya. Cucu tu itulah segala-galanya besar bagi dia. Sayang cucu lebih daripada anak. Betul tak? Saya belum sampai lagi tu. Fikir juga tu. Alhamdulillah maklumat tu menyebabkan saya banyak berfikir kan. Macam mana Allah tukarkan satu tahap-tahap. Kalau misalnya dia macam Kak Zarina belum lagi tu. InsyaAllah dah. Okey, Sambil dengan kawan saya anak dia meninggal. Anak dia kahwin lepas 2 minggu pergi honeymoon dekat Thailand. Balik the same group couple yang pergi kahwin tu, orang-orang tu yang pergi ziarah jenazah tau, sebab anak dia meninggal lepas kahwin tu. Lepas tu dia jadi macam tak boleh cakap tu, dia macam stroke, murung tau, terus jadi okay. murung tau. Dia bukan, dia terperancat tau anak dia. Jadi dia tak boleh cakap duduk macam mana je. Dekat sudut, satu sudut tu dekat dinding dia macam tak boleh. Dia tengok siapa pun tak ada, orang dia tak peduli pada seorang lah. Orang datang pun dia tak ada perasaan. Yelah, itu dia kesan daripada dia. Yelah, tak sabar tak reda, itu di antaranya. Dia tak sabar tak reda, tertekanlah dalam masalah tu. Pengalaman Okey, nanti kita tutup dulu. Lepas tu bagi ruang siapa nak balik apa kan. Kita dah terlebih lah. Okey, kita tutup majlis dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam.